Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pelajar-pelajar sekian, bagi khususnya Sekolah Agama Sri Sabak Uni, hari ini kita menyambung pembelajaran melalui YouTube. Walau bagaimanapun kita sekarang ni sudah tinggal lagi lebih kurang dalam 2 minggu untuk waktu persekolahan. Kita akan bertemu secara bersemuka insya-Allah kalau tidak ada aral, iaitu pada 8 bulan 11. Kerana 7 hari bulan tu kita masih bercuti dalam cuti di Bali. Jadi ini video YouTube atas permintaan ibu bapa. Sebenarnya kalau boleh saya nak buat Google Meet, sebabnya dalam waktu itu kita boleh berinteraksi ya. Itu yang sebaiknya, bukannya sekadar satu hala saja. Okey, macam mana pun kita teruskan pembelajaran kita untuk hari ini. Saya besarkan sikit lah. Kita masuk pada bab mana yang besarkan? Solat sunat yang lain selain daripada yang telah kita pelajari. Jadi ini kita baca saja. Solat ni dah baca pun, tapi kita bacalah semula. Solat sunat zawal, gelincir matahari, iaitu setelahnya gelincir matahari berada tegak di atas kepala. Kemudian masuk waktu petang sikit, gelincir, kita sunat solat. Kemudian yang kedua iaitu solat sunat tahiyatul masjid. Masuk dalam masjid saja kita pun melakukan solat tahiyatul masjid. Itu niat dia tu kita sebutlah usalli sunat tahiyatul masjid. Kemudian solat sunat wuduk, iaitu selesai saja mengambil wuduk, kita pun melakukan solat. Kemudian solat sunat musafir, okey, sebelum, selepas ataupun setelah. Kemudian solat sunat qudum 2 rakaat, ini tawaf kan, tawaf qudum, datang ke Mekah, Kaabah, kita pun melakukan tawaf gitu. Kemudian sunat. Yang keenam iaitu solat sunat taubat. Taubat ni iaitu kita bertaubat daripada dosa-dosa besar khususnya. Yang ketujuh iaitu solat kerana nikah 2 rakaat, lepas saja ijab kabul, sunat melakukan solat. Solat kerana perhentian 2 rakaat. Solat kerana perhentian 2 rakaat. Ini apa benda ni, saya minta maaf, tak faham saya ayatnya. Kemudian yang ke-9, ini PDF susah sikit nak baca. Ya Allah. Solat kerana ihram 2 rakaat, kita pakai ihram untuk melakukan haji ataupun umrah. Yang ke-10, solat sunat tawaf 2 rakaat. Selesai saja tawaf, kita pun melakukan solat. Semua solat sunat yang tersebut di atas tidak dituntut berjamaah. Yang ini berjamaah, yang tadi tidak berjamaah. Yang solat berjamaah ini iaitu solat sunat hari raya, sama ada Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Yang kedua, solat sunat gerhana bulan atau matahari. Solat sunat gerhana bulan dan matahari ni agak berbeza sedikit kerana mempunyai 2 kali pertambahan rukuk dan membaca Fatihah. Kemudian solat sunat istisqa, iaitu minta hujan. Kemudian solat sunat tarawih 20 rakaat, 10 salam, tak sah. Ini pendapat jika dilakukan 4 lebih dengan 1 salam. Tetapi tidak sah jika dilakukan 4 lebih dengan 1 salam. Ini pendapatnya. Waktunya ialah bermula selepas 4 rakaat. Minta maaf saya baca semula. Tetapi tidak sah jika dilakukan 4 rakaat atau lebih dengan 1 salam. Waktunya ialah bermula selepas solat isyak. Maknanya dia tak boleh gabungkan. Dia ada 10 orang ada buat 20 rakaat, ada buat 8 rakaat. Dia tak boleh digabungkan 4 rakaat 1 salam, kemudian sambung lagi 4 rakaat 1 salam. Itu tidak sah. Dia hendaklah 2. Kemudian bahagian qada solat sunat. Ini solat sunat qada, iaitu kita ulang balik. Sunat qada solat sunat yang mempunyai waktu kerana terluput waktunya, seperti solat 2 hari raya, solat duha dan semua solat rawatib. Ini solat yang berwaktu, dia kita sunat untuk mengqadakannya. Kalaulah solat sunat itu pun sunat kita qada, apatah lagi dengan solat fardu apatah lagi dengan solat fardu. Ini nak ni. Musan 52 iaitu makruh solat. Susah sikit menggunakan keyboard ni. Kita baca ya.
Waktu makruh solat iaitu tidak sah dan haram solat di waktu yang dimakruhkan kecuali di tanah haram. Kat Mekah tu tak ada waktu haram, tak ada waktu makruh, ya. Sama ada di Masjidil Haram atau tempat lain yang boleh dikerjakan solat pada bila-bila masa saja. Hanya Mekah saja yang tak ada makruh dan haram. 2. Terdapat 5 waktu yang dimakruhkan iaitu selepas solat subuh hingga matahari naik tinggi segalah ni iaitu pandangan mata. Kita sebut segalah sebab kita tidak mendongak. Kalau kita mendongak itu pandangan mendongak. Ini pandangan tinggi segalah iaitu pandangan mata kita. Waktu terbit matahari hingga naik segalah itu tak boleh solat haram. Itu dia makruh ni sebenarnya bukan makruh buat tak dapat apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Bukan. Makruh di sini adalah makruh haram. Makruh tu bagi kepada dua bahagian sebenarnya. Dalam kaedah usul fiqh, satu makruh yang dibuat tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Satu lagi makruh yang dibuat dapat dosa dan ditinggalkan dapat pahala. Waktu matahari tegak hingga matahari gelincir, kecuali hari Jumaat. Selepas solat asar hingga terbenam matahari, ni haram juga sembahyang. Waktu matahari kekuningan sehingga terbenam matahari. Okey. Matahari kuning ni iaitu dah nak terbenam matahari, ya. Ini kemudian yang ketiga disebut sini haram dan tidak sah pada 5 waktu, makruh di atas pada 2 keadaan. Solat itu kerana sebab datang kemudian seperti solat sunat ihram dan sunat istikharah. Tidak sah dan makruh pada 5 waktu di atas ini, ya. Di atas ni. Solat yang tidak bersebab seperti solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni solat sunat saja, jadi kita buat ke atas tu, waktu tu, ya. Haram. Tidak haram menunaikan solat dalam waktu makruh pada 2 keadaan. Satu, kerana sebab sebelumnya seperti solat fardu, qada solat. Ini cerita pasal qada, contohnya bangun tidur, matahari sudah terbit, hukumnya solat haram, maka kita qada solat itu tidaklah haram melakukannya. Yang fardu atau qada yang sunat, solat jenazah ni tak kisah bila-bila, solat nazar pun bila-bila boleh buat, solat muadah, ulang balik semula solat. Contohnya kita sudah melakukan solat asar, kemudian selepas asar itu tidak ada solat lagi, hukumnya haram. Tetapi ada orang ajak sembahyang lagi sekali, marilah kita berjamaah, kita pun ulang balik semula solat asar itu berjamaah, hukumnya adalah boleh, tidak haram. Solat sunat wuduk, ini bersebab, sujud tilawah dan sujud syukur, ini tak ada apa-apa, maknanya boleh buat. Masuk masjid, kita masuk solat sunat wuduk, sebab kita sudah berwuduk, maka dia tidak haram, ya, kalau yang tidak bersebab seperti di atasnya. Kemudian kerana sebab menyertai seperti gerhana dan istisqa, minta hujan. Ini kalau dah berlakunya gerhana, memang waktu asar itu bergerhana, kita boleh melakukan solat sunat. Okey, sambung iaitu pada Allah. Ya, muka surat 53 iaitu bab solat jamaah. Minta maaf sikit lah, ini bukan ambil gambar ni, pakai PDF, susah sikit nak review gambar dia. Okey, solat berjamaah ni, apakah makna solat jamaah? Yang pertama sekali, pengertian solat berjamaah pada bahasa jamaah berasal dari perkataan Arab jamaah bermaksud menyatukan, mengumpulkan atau menggabungkan. Jamaah pula bermaksud kelompok, kumpulan, persatuan dan ikatan. Kalau ditanya apa makna jamaah? Kumpulan, ya. Jamaah ni mana? Kumpulan. Okey, solat berjamaah ni utamanya pada lelaki, ya. Sebab kalau Imam Syafi'i mengatakan sesiapa yang mendengar azan itu wajib melakukan secara berjamaah di tempat orang yang memanggil azan itu, ya. Okey. Kemudian solat berjamaah pada istilah ialah pergantungan solat makmum kepada solat imam. Bergantung imam solat kepada bergantung solat makmum kepada solat imam. Dalilnya iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa iza sajadu falyakunu min waraikum. Dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan solat,
dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sekelompok daripada mereka berdiri mengerjakan solat bersama-samamu. Sekelompok ini maksudnya ada kumpulan yang tak semayang, ada kumpulan yang semayang. Ni cerita pasal perang lah, semasa perang. Jadi maknanya ini arahan Allah SWT, mesti ada orang melakukan solat berjamaah bersama-sama. Jangan tak ada. Kalau tak ada, mulalah bala akan muncul. Okey, yang seterusnya muka surat 54. Kemudian Allahu Akbar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melompat-lompat lah muka suratnya. Salatul jama'ati tafadhulu salatal faddi bi 27 darajah. Darajat ini ada kesilapan tulis. Maksudnya solat secara berjamaah itu lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. 20 kali ganda, 7 kali ganda. Satu solat, satu pahala. Berjamaah 27. Sebenarnya ada tambah-tambah lagi. Hikmah solat berjamaah iaitu yang pertama, melatih orang ramai supaya sentiasa mematuhi ketua, kerana makmum wajib mematuhi imam mereka. 2. Membiasakan dan melatih kaum muslimin supaya hidupnya berdisiplin. 3. Menimbulkan perasaan sama rata antara umat Islam. 4. Membuka peluang untuk berkenal-kenalan antara satu sama lain. Pergi masjid ni supaya dapat berbual, terutamanya lelaki ya. Dapat berbual, kan kita ni hidup bermasyarakat, tak boleh duduk sorang-sorang, diam-diam gitu je lantak engkau, tak boleh. Kita ni sebenarnya kena campur dengan orang, kerana kita ini memang makhluk yang bermasyarakat. Bukan makhluk dalam tanah seperti cacing duduk dalam tanah gitu je. Dikerat dia menjadi 2 dia. Dikerat lagi sekali menjadi 4. Tu cacing. Kita manusia, kita bercampur dengan orang. Okey, hukum solat berjamaah iaitu hukum solat fardu berjamaah. 1. Hukum solat fardu secara berjamaah selain daripada fardu Jumaat adalah fardu kifayah atas lelaki yang merdeka. Ini hukum ini berdasarkan daripada ijma'. Kalau Imam Syafi'i kata fardu ain. Kalau ijma' ulama', sekumpulan ulama' mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Maknanya apabila sekelompok melakukan, maka terlepaslah tanggungjawab dia. Syarat dia 1, merdeka. Mukim ni kat kawasan tersebut. Kemudian syarat yang seterusnya, Allah ya, menutup aurat. Berjemaah di masjid bagi orang lelaki. Minta maaf kejap saya nak kecilkan. Betul lah. Okay, merdeka, bermukim, kemudian lelaki sini. Solat jemaah fardu Jumaat fardu ain, maka tidak berhasil solat Jumaat jika seorang itu kurang daripada 1 rakaat. Itu maknanya kalau nak mula semayang tu 1 rakaat tu tak ada orang, tak dapat buat jamaah, maka tidak sah. Okey, kemudian kelebihan solat ini yang kedua, tadi syarat wajibnya. Kelebihan solat jemaah dikira berhasil apabila terdapat seorang imam dan seorang makmum yang sempat bersama-sama imam sebelum imam memberi salam yang pertama, walaupun makmum tidak sempat duduk bersama imam. Berdiri je takbir. Saja aku solat fardu asar 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Kemudian imam pun memberi salam. Kita tak payah duduk pun boleh. Terus saja sambung. Okey, sambung niat berjamaah. Ini buku ni ada keseragaman. Makmum wajib niat mengikut imam. Dia dikira solat bersendirian jika tidak mengikut imam, tidak niat berjamaah. Ya, kalau imam hukumnya adalah sunat, tapi dia tak dapat jemaah lah kalau tak ada dia baca niat. Yang kedua, bagi solat jemaat tanpa niat mengikut imam, batal solatnya kerana niat berjemaah merupakan syarat sah bagi solat Jumaat. Jumaat lain, hari lain. Bagi lain-lain solat fardu, niat jemaah bukanlah syarat sah, tetapi syarat sah bagi mengikut imam saja. 4. Jika makmum mengikut imam dengan ketiadaan niat berjamaah atau syak pada niatnya dan dia menanti imam dalam jarak masa yang panjang dalam satu perbuatan, maka terbatallah solat. Ini dia semayang tu pun dia tak niat ikut imam, memang tak dapatlah berjamaah. Kemudian dia pun jauh-jauh relax gitu, imam dah rukuk, dah bangkit, dah sujud, baru dia nak rukuk, maka tidak dapat jemaah. Yang kelima, sah solat makmum yang berniat mengikut imam pada pertengahan solat tetapi makruh dan tidak dapat pahala berjemaah.
Dia tunggu imam, relax dulu. Imam tu berjalan, baru dia masuk. Makruh di sini, makruh maknanya hampir-hampir berdosa. Dan tak dapat pahala kalau sengaja main-main. Okey, ini sampai muka surat 55. Allah, susahnya saya nak ni. Page down, page up. Allah. Muka surat 55 tadi. Okey, 56, niat sebagai imam, niat sebagai makmum. Kemudian kelayakan imam di sini. Jadi kita akan sambung nanti. Sekolah pun masih panjang sebenarnya, bulan 11, cuti kemudian sebulan, kemudian sambung lagi sekolah bulan 1 dan bulan 2. Kita ada 3 bulan lagi. Kita akan habiskanlah insya-Allah. Jadi untuk itu, setakat itu saja dahulu sehingga tajuk niat sebagai imam. Jadi pelajar-pelajar lihatlah buku aktiviti dan cubalah jawab, jangan dibiarkan kosong. Yang untung kalau kosong, saya yang untung. Pelajar yang rugi. Kenapa saya untung? Saya tak payah buat kerja lah kalau awak tak buat tanda tak buat kerja. Jadi itu pelajar-pelajar sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, bye bye.